وإلى العلامة الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري، وإلى مشايخنا في بلاد مصر وفي كل أنحاء العالم، ولمؤلف الكتاب ونفعنا بعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan limpah kurnianya dan juga dengan rahmatnya Dia, alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih lagi diberikan kesempatan, ruang dan juga peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam ruangan Masjid Al-Bukhari, dan juga mudah-mudahan keberadaan kita di tempat ini ianya akan memberikan kepada kita 1001 rahmat, barakah dan juga ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi bacaan Kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala pada ibarat yang berikutnya. Maka dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata, fataqwiyatuhu bizzikri lillah. Dia kata, maka untuk memperkuatkannya, dia kata, tuan-tuan, maknanya dia nak kuatkan dorongan yang kita sebutkan sebelum ni, dan juga dia nak menguatkan lagi riang dia, semangat dia
supaya terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bila nak melakukan kebaikan, maka kita ada cabaran dia yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala sebagai Al-Aqabat. Al-Aqabat adalah rintangan-rintangan yang perlu ditempuhi bagi orang yang nak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, syaitan dia tidak akan tinggal diam ketika mana seseorang nak melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan seboleh-bolehnya menyelewengkan manusia daripada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu senjata yang paling ampuh untuk kita menangkis segala tipu daya daripada syaitan adalah dengan ilmu. Kerana itu ilmu ini dia menyuluh manusia pada kegelapan-kegelapan dan menyuluh manusia kepada perkara-perkara yang kelam yang kita sendiri pun tak nampak. Dan tuan, pada satu hari Nabi Allah Isa alaihi salam dia didatangi oleh syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu syaitan ini berdialog dengan Nabi Allah Isa alaihi salam. Dia kata kepada Nabi Allah Isa, wahai Isa, kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala itu benar dia kasih kepada kamu, maka cubalah kamu terjun daripada bukit yang tinggi itu, kamu terjun ke bawah. Kalaulah kamu tidak mendapatkan apa-apa mudarat, maka itu memberikan makna bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala mengasihi diri kamu, wahai Aisyah. Tapi kalaulah andai kata kamu terjun daripada bukit yang tinggi itu, kemudian kamu mudarat, kamu mendapatkan kecelakaan, maka itu bermakna Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kasih dan juga tidak cinta kepada kamu. Dan tuan, lalu apa jawab Nabi Allah Isa alaihi salam? Kata Nabi Allah Isa alaihi salam, yang boleh menguji hamba-hamba dia hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sebagai manusia, sebagai hamba, tidak ada hak untuk menguji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kadang-kadang ada orang yang dia cuba nak uji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada pandangan dia, bila mana setiap kali dia diberikan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi dia. Tapi kalaulah dia diberikan keburukan, maka dia duk berasa Allah Subhanahu wa ta'ala sedang benci kepada dia. Kerana tu kalau kita tengok dalam surah Wadduha, dan surah Wadduha ni adalah satu surah yang biasa kita duk baca. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan surah tu dia diturunkan di Madinah Al-Munawwarah. Kenapa surah tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kerana nak memujuk hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tuan-tuan, selepas wahyu pertama turun daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitulah wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tu wahyu pertama. Tuan-tuan, lepas turun wahyu yang pertama ni, Nabi SAW tidak mendapatkan wahyu selama lebih kurang 40 hari. Tuan-tuan, setengah daripada riwayat kata Nabi SAW tak dapatkan wahyu selama 15 hari. Tuan-tuan, maknanya Nabi terputus daripada mendapatkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, lalu Nabi SAW dia terfikir, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan wahyu lagi? Apakah Allah Subhanahu wa taala telah membenci kepada aku? Tuan-tuan, maka turunlah surah ni, Wadduha, demi waktu duha kata Allah, Wallaili idza saja, dan juga demi waktu malam yang apabila dia gelap kata Allah, Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, tidaklah Tuhan engkau hai Muhammad dia meninggalkan engkau, dan tidak pula Allah Ta'ala itu benci kepada engkau. Tuan-tuan, ayat ni dia nak habaq kepada kita. Kadang-kadang ada benda yang menyusahkan kita, ada benda yang meresahkan hati kita. Itu bukan bermakna Allah Subhanahu wa taala dia benci kepada kita. Tuan-tuan, malahan itu merupakan satu rahmat dan kebaikan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka demikian kita ni senantiasa akan diuji, dan juga syaitan tidak akan pernah berputus asa daripada menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, antara contoh yang lain, yang ni merupakan aqabat, ini merupakan halangan-halangan manusia untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, antaranya ada orang yang dia beramal tetapi tidak mau menuntut ilmu. Tuan-tuan, ada orang yang jenis macam tu. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim wa fi riwayah wa fi kulli muslimatin, kata Nabi. Menuntut ilmu dia merupakan satu kefarduan kata Nabi. Tuan-tuan, sebab itu kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, imam kepada amalan adalah ilmu. Imam kepada amalan itu adalah ilmu pengetahuan. Tuan-tuan, maknanya seseorang yang dia nak beramal, seseorang yang dia nak dekatkan dirinya kepada Allah, tuan-tuan, syarat penerimaan pada sisi Allah adalah dengan ilmu. Amalan dia mesti dilakukan dengan ilmu. Karena tu kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, sesiapa yang tidak mempunyai ilmu, ketahuilah kata Imam Al-Haddad, dia berada dalam keadaan yang sangat bahaya. Dan pasal apa dia berada dalam keadaan yang sangat bahaya? Dan dia buat benda yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab itu kita pernah cerita kan, macam mana ketika mula-mula Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sifat jahil ni. Dan sebab itu antara ilmu dan juga amalan ni, tuan-tuan, kita kena titik beratkan kepada menuntut ilmu. Kerana tu, tuan-tuan, disebutkan dalam riwayat yang lain, kalaulah ditimbang antara darah para syuhada dan juga dakwat yang digunakan oleh para alim ulama
Tuan-tuan, kalau dibuat timbangan, yang lebih berat adalah timbangan dakwat yang digunakan untuk menulis ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, nak ceritanya ilmu ni besar dia punya nilaian dia pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, padahal orang yang pergi berjihad pada jalan Allah ni, tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut, kalaulah ada orang yang pergi berjihad pada jalan Allah, dan juga dia berjihad itu adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, dia pergi berperang semata-mata kerana Allah. Tuan-tuan, Nabi kata, mata orang yang pergi berjihad pada jalan Allah, mata dia tidak akan melihat neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maknanya apa? Orang yang berjihad pada jalan Allah, jaminan dia adalah syurga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita nak timbang, tuan-tuan, antara darah para syuhada, darah orang yang mati syahid, dengan tinta ataupun dakwat yang digunakan untuk menulis ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, tinta tu, dakwat tu jauh lebih berat daripada darah orang yang mati syahid pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maka demikian kedudukan ilmu. Tapi realiti yang berlaku, tuan-tuan, orang suka beramal tetapi tanpa adanya ilmu. Tuan-tuan, macam mana amalan tu dia nak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tuan-tuan, contoh, kadang-kadang ada juga berlaku ni, kita tengah duk mengajak, kadang-kadang siapa-siapalah juga yang tengah duk mengajak. Tuan-tuan, ni tasbih dekat tangan tak lepas. Tangan apa ni pegang tasbih, duk zikir lagi. Allah, Allah, duk gerak zikir. Tuan-tuan, dia niat dia bagus. Tuan-tuan tengoklah, niat dia bagus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang masa orang tengah duk mengajak, dia membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, ayat Quran ni kita dah terang dah, kelebihan dia begitu besar pada sisi Allah. Tuan-tuan, mungkin orang yang baca Quran ni kerana dia nak dekatkan dirinya kepada Allah. Tuan-tuan, tapi sayang, dia baca tu ketika mana orang sedang membaca Al-Quran, ketika mana orang sedang menghuraikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Imam Malik rahimahullahu ta'ala, tuan-tuan tengok ni gaya orang yang berilmu. Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kalau dia membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan baca dengan suara yang begitu kuat. Tuan-tuan, suara dia akan laungkan, dia akan baca dengan kuat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, pasal apa dia baca dengan kuat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana nak suruh supaya orang yang duduk dekat dengan dia, supaya nak suruh orang yang belajar dengan dia ni, supaya dengar itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sebab itu perkara ni ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ulama yang mengikuti perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, mereka juga menegur perkara ni. Pasal apa? Dia adalah perkara yang nampak baik, tetapi dari segi adabnya dia langsung tidak beradab di dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kata ulama, man kana aksaru qurban ilallah, siapa yang banyak melakukan adab, kata ulama, kana aksaru qurban ilallah, dialah orang yang paling banyak
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, tapi kita tengok realiti yang berlaku, terutama pada hari ini. Orang ni dia rajin beramai, tuan-tuan, tapi kadang-kadang dia tak fikir adab dengan Allah, adab dengan ayat Allah, adab dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kerana tu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala dia kata, kami ni belajar dengan guru kami selama 20 tahun. Tuan-tuan, Masya Allah, ulama dulu ni kalau belajar, dia bukan belajar setakat 4-5 tahun, 20 tahun dia belajar. Tuan-tuan, kita nak buat juga 20 tahun, tapi tak boleh. Saya lah nak buat 20 tahun ikut anjuran ulama, tapi tak boleh. Hanya setakat boleh 17 tahun ya. Tapi Alhamdulillah, lah ni sambung lagi pengajian. Mudah-mudahan cukuplah masa 20 tahun tu, insya-Allah. Tuan-tuan, maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, kami belajar selama 20 tahun. Kami belajar adab daripada guru kami selama 18 tahun, manakala baki 2 tahun kami belajar ilmu daripada guru kami. Tanda pasal apa? Adablah yang akan menyampaikan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maka kerana tu apapun juga yang dilakukan oleh seseorang, syarat penerimaan adalah berdasarkan kepada ilmu. Kalaulah dia berjalan dengan ilmu, maka dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi dia kata, fataqawiyatuhu, maka untuk menguatkan dorongan ataupun nikmat yang telah pun diberikan oleh Allah kepada kita. Tuan-tuan, Allah dah beri dorongan kat kita. Tuan-tuan, Allah Ta'ala dah beri laluan kepada kita. Tuan-tuan, pernah satu hari ditanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana kita nak mengetahui yang Allah Ta'ala itu senantiasa memberikan kebaikan kepada hamba-hamba dia? Maka jawab Nabi SAW, bila mana dia mudah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kalau dia mudah melakukan ketaatan pada Allah, dia ada riang melakukan ketaatan kepada Allah. Tuan-tuan, kadang-kadang ada orang, sepanjang hari dia masa dia sibuk dengan perkara-perkara ketaatan kepada Allah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok anak-anak kita di darsa, di pusat pengajian yang mudirnya Syekh Zainal Asri, malam tadi kami ada program malam tadi. Mula dengan tazkirah ringkah daripada saya tentang kelebihan malam nisfu Sya'ban. Hak tu pun dah 10 minit dah budak-budak tu dengar. Dan ada tetamu-tetamu luar yang mai daripada Pening, Alok Stak pun ada, ramai lagi. Tuan-tuan pun kalau ada masa lapang boleh pergi mengaji di sana. Baik. Jadi hak tu pun dah 10 minit depa dengar. Tuan-tuan, lepas itu kita baca Yasin 3 kali. Baca Yasin 3 kali. Tuan-tuan, lepas baca Yasin ada alunan qasidah. Malam semalam ni alunan qasidah. Tuan-tuan, depa bawa macam-macam qasidah. Ada lebih kurang qasidah tu 1 jam. Dah macam konsert dah semalam ni. Lepas qasidah, depa pun sembahyang Isya. Lepas sembahyang Isya habis lewat lah. Ada jamuan sikit, mi goreng lebih kurang macam tu. Tuan-tuan, lepas tu depa tidur. Lepas tidur pukul 3.30 ada munajat perdana. 3.30.
bersempena dengan malam nisfu Sya'ban. Tuan-tuan, yang ni program-program ni tuan-tuan boleh terlibat sama. InsyaAllah jemput. Tuan-tuan, 3:30 budak-budak tu bangun. Tuan-tuan, 3:30 sampai subuh. Sebelum subuh ada kuliah, lepas subuh ada kuliah. Pack masa. Tuan-tuan, pukul 7:30, 8:30 ada di antara mereka yang hafal Quran, dah hafal Quran, yang mana mengaji pengajian kitab depa mula 9:30 sampai pukul 4:45 petang. Tuan-tuan, budak-budak tu steady lah semua. Budak-budak tu steady lah, hari ni tak cuti. Steady semua dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan kena belajar. Tuan-tuan, Masya Allah, Tabarakallah, mereka boleh kuat, mereka masih lagi didorongkan kekuatan melakukan taat pada Allah. Tuan-tuan, pernah ditanya kepada Nabi SAW, apa tanda ya Rasulullah seseorang itu dia diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Nabi SAW, bila mana dia mudah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sebaliknya, orang yang bila mana dia tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sukar untuk dia melakukan taat pada Allah. Sehingga kan kata Nabi SAW, kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengasihi hamba dia, maka sudah pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguatkan dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, Masya Allah, kalau kita tengok diri kita malah, kita tengok diri kita ni apa tu berat dalam melakukan taat kepada Allah. Tuan-tuan, kalau kita tak berjumpa dengan Allah tak apa, you know? Tapi masalahnya, setiap makhluk dia ada pengakhiran dia. Yang ni kita duk risau. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang mempunyai roh, pasti mereka merasai mati. Tuan-tuan, bila mana mereka mati, mereka tak mati macam tu sahaja. Allah Ta'ala sebut lagi, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan menyempurnakan semua yang dilakukan oleh manusia di atas muka bumi. Tuan-tuan, maka kerana itu kita nak nanti berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah ini dia suka kepada kita. Maka kerana itu Imam Al-Haddad dia kata, fataqwiyatuhu, bagi nak menguatkan dorongan yang kamu dah dapat ni. Alhamdulillah, tuan-tuan, kita rata-rata hari-hari duduk dalam kuliah. Hari-hari kita cari mana dia majlis ilmu. Tuan-tuan, kita nak kena tahu yang tu dorongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita boleh pergi masjid surau kerana apa? Nak solat berjemaah. Tuan-tuan, kita nak kena pandang hak ni diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai dorongan untuk kita mendekatkan diri kepada dia. Maka nak jaga benda tu. Kata Imamul Haddad, taqwiyatihi wa hifzihi wa ijabatihi a'ni hadzal ba'isa. Kamu nak jaga dan juga nak memperkuatkannya dengan cara taqwiyatuhu bizikri lillah. Tuan-tuan, ni yang pertama sekali. Nak kuat dorongan tu, kemudian nak jaga nikmat tu supaya dia tak diambil oleh Allah. Pertama sekali, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kata Syekh Abdul Halim Mahmud. Tuan-tuan, Syekh Abdul Halim Mahmud ni salah seorang daripada ulama Mesir yang hebat. Syekh Abdul Halim Mahmud
Masya Allah, dia ni orang tasawuf, dia ni Syekhul Azhar, dia adalah ulama besar daripada Mesir. Tentu kelebihan Syekh Abdul Halim Mahmud ni, sebab dah sebut nama dia rahimahullahu ta'ala. Tentu saya cerita sikit kelebihan Syekh Abdul Halim Mahmud. Tuan-tuan, dulu Mesir lebih kurang dalam tahun 73, lebih kurang macam tu. Tuan-tuan, masa tu Mesir ni dia berperang 3 serangkai nama dia. Dia perang antara Mesir, Yahudi, kemudian satu lagi kalau tak silap saya Perancis. 3 serangkai ni, mereka ni berperang. Tuan-tuan, saya dah pergi melawat dah tempat perang apa ni di kawasan apa ni peperangan 3 serangkai Mesir masa belajar di Mesir dulu ni. Tuan-tuan, tentera Yahudi ni dia serang tentera Mesir bukan secara berdepan. Depa ni buat kubu dekat bawah tanah. Jadi tentera Mesir tiap-tiap hari depa hanya terima peluru-peluru pepandu. Mereka hanya terima peluru daripada tembakan orang, tapi orangnya tak nampak. Dan pasal apa tak nampak? Kerana mereka ni Yahudi ni, dia buat kubu dia dekat bawah tanah. Tuan-tuan, maka orang tak boleh nampak. Tiba-tiba mai peluru ya, tiba-tiba mai kena tembak ya, orang tak nampak. Tuan-tuan, tentera Mesir mula rasa buntu. Akhirnya Syekh Abdul Halim Mahmud dia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Rasulullah kata kepada Syekh Abdul Halim Mahmud rahimahullahu taala, dia kata apa? Wahai Syekh, sesungguhnya tentera Yahudi ni dia berada dekat bawah tanah. Maka kamu panggil semua sekali bomba Mesir ni, kamu panggil mereka pi ke medan peperangan, kemudian suruh bomba ni tembak ayak ke arah mereka. Tuan-tuan, maka Syekh Abdul Halim Mahmud tersedak daripada tidur dia. Esok pagi, tuan-tuan, Syekh Abdul Halim Mahmud arahkan bomba dekat Mesir ni supaya pi ke medan pertempuran yang menjadi tempat peperangan 3 serangkai ni. Tuan-tuan, maka bomba ni berpancut ayak, dia tembak dengan ayak. Moga depa tu duduk dekat bawah tanah. Tuan-tuan, bila mana tanah tu basah, tanah tu lembab, maka dia akan runtuh, dia akan jatuh. Akhirnya tentera Yahudi ramai hak yang mati dekat bawah tanah tersebut. Tuan-tuan, Masya Allah, ini Syekh Abdul Halim Mahmud, Syekhul Azhar pada zaman dulu ni, orang yang begitu kuat menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maka dalam kitab karangan beliau yang bernama Az-Zikru, iaitulah berzikir kepada Allah, kata Syekh Abdul Halim Mahmud, rukun orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah adalah zikrullah, iaitulah berzikir kepada Allah. Tuan-tuan, orang yang nak dekat dengan Allah, orang yang dia nakkan keistimewaan pada sisi Allah, tuan-tuan, dia tak boleh lepas daripada berzikrullah. Tuan-tuan, zikir ni makna dia ingat. Kita, tuan-tuan, kalau ingat dekat kawan baik kita, belum tentu dia ingat dekat kita. Tuan-tuan, kebaikan yang kita buat kepada orang lain, belum tentu kebaikan itu juga akan dibalas dengan kebaikan. Belum tentu lagi. Kadang-kadang ada orang yang bila kita buat baik kepada dia, dia mengambil kesempatan daripada kita. Tuan-tuan, ada orang macam tu. Kita baik dengan dia, dia ambil kesempatan pula dah atas kita. Dia bukan nak balas kebaikan kita ni, ikhlas, kita ni betul dengan dia, tuan-tuan, tapi orang ni telah ambil kesempatan kepada orang yang selalu memberikan kebaikan. Tuan-tuan, tu kalau kita ingat kepada sesama manusia. Tapi bagi orang yang dia ingat kepada Allah, bila mana dia menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala,
Dan tuan Allah Ta'ala kata, fadhkuruni azkurkum. Kamu ingat kepada aku, kamu zikir kepada aku, kata Allah, azkurkum, maka aku juga akan ingat kepada kamu. Aku akan menyebut nama kamu, kata Allah. Dan tuan, macam mana Allah Ta'ala dia ingat kepada kita? Kata ulama tafsir dalam menafsirkan ayat ni, Allah akan ingat kepada hamba yang menyebut nama dia birrahmah, iaitulah dengan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, maka kerana tu nikmat ini tidak akan dapat dijaga. Nikmat ini dia tidak akan dapat kekal lama kalaulah kita tak menjaga dia dan tak memperkuatkan dia. Maka nak memperkuatkan tu dengan cara lagu mana? Bizikri lillah. Hendaklah dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kata Imamul Haddad rahimahullahu ta'ala, nak menjaga akan dorongan dan nikmat ini, wal fikri fima indallah, hendaklah dia memikirkan apa-apa yang berada pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, kita nak kena tengok dan juga fikirkan apa yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, kita ni, kalau kita fikir hanya terhenti pada diri kita saja, banyak benda yang tak beres, banyak benda yang tidak akan dapat diselesaikan. Tapi bila mana kita menyandarkan perkara tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan, semua perkara akan beres dan juga selesai. Tuan-tuan tengok, sebab tu kena tengok. Kita tengok bagaimana planet-planet, matahari, bulan. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata, alam tara anna Allah yulijul layla fin nahar wa yulijul nahara fil layl. Tidakkah kamu tengok, kata Allah, bagaimana pertukaran antara matahari pi ke bulan. Kemudian bulan ni bila mana dia dah hilang, timbullah matahari. Tuan-tuan, dia bergerak macam tu. Kemudian kita tengok pula planet-planet yang bergerak di angkasa sana. Tuan-tuan, ada tak orang ataupun ada kot adik-beradik kita ke yang kerja kat sana, tukang jaga apa planet-planet dekat angkasa? Ada tak orang yang pergi jaga? Tak ada, tuan-tuan, tak ada. Tapi bila mai siang, matahari tahu dia nak munculkan diri dia. Dan tuan, bila waktu malam, bulan reti nak munculkan diri dia. Planet-planet ni tak berlaga antara satu sama lain. Dan tuan, Allah Ta'ala kata apa? Kullu yajri ila ajalim musamma. Semuanya, bulan, matahari, bintang, planet-planet yang ada di angkasa sana, semuanya berjalan mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kalau kita banyak fikir macam tu, kita akan terasa dalam hati kita apa? Kehaibatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita rasa kehaibatan Allah, semua benda kita akan sandakkan pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah, tuan-tuan, nanti kita akan sambung lagi perbicaraan berkenaan dengan bagaimana kita nak memperkuat, memperkukuhkan lagi nikmat dorongan yang besar ini yang diberikan oleh Allah supaya ianya subur di dalam hati kita. Cukup dulu setakat tu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri. Walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم.